Hai dah, Assalamualaikum. Saya dah ahli kumpulan ingin membentangkan topik 5 iaitu komunikasi tempat kerja. Saya Maria Nafsah di sini. Saya Narsyi Binti Hina Mansur. Nama saya Vidya Yogendra. Saya Syakila Fauzi. Sudah baik tu. Tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang lain di tempat kerja. Yang kedua pula, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga pula, berkomunikasi komunikasi baik dengan rakan sekerja. Yang keempat pula, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seterusnya, struktur organisasi. Yang pertama, suatu jaringan formal yang menunjukkan aktiviti organisasi dibahagikan, dikumpulankan dan diselaraskan. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara pelbagai tahap pengurus. Yang ketiga, bentukan struktur lini melalui carta organisasi. Jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur divisional. Yang kedua, struktur metrik. Yang ketiga, struktur fungsian. Struktur divisional terbahagi kepada 3, iaitu produk, pelanggan, geografi. Struktur divisional mengikut geografi. Pengurus besar. Sebelah kiri adalah pengurus utara, yang tengah pula pengurus tengah, yang sebelah kanan adalah pengurus selatan. Struktur divisional mengikut produk, iaitu pengurus besar terbahagi kepada ketiga. Yang pertama, pengurus bahagian pakaian sukan. Yang kedua, pengurus bahagian kasut sukan. Dan yang terakhir, pengurus bahagian peralatan sukan. Struktur fungsian. Struktur yang diagihkan mengikut tugas dan fungsi. Yang kedua, merupakan jabatan yang paling aras digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk yang terhad. Ketiga, contohnya pengeluaran kewangan dan pemasaran. Seterusnya, struktur fungsian. Yang pertama, pengurus besar terbahagi kepada 3. Yang pertama, pengurus kewangan. Yang kedua, pengurus pengeluaran. Yang ketiga, pengurus pemasaran. Struktur metrik merupakan gabungan antara struktur divisional dan struktur fungsian. Juga dikenali sebagai sistem berbanding arahan. Staf membuat laporan kepada 2 orang ketua, iaitu ketua fungsian dan ketua jabatan divisional. Struktur metrik pengarah urus terbahagi daripada 3, iaitu pengurus projek, pengurus kewangan, pengurus pengeluaran. Pengurus projek
Pengurus pertama adalah pengurus projek A, pengurus projek B, pengurus projek C. Ya, bagi keuangan pula, bagi pengurus keuangan pula ada staf A dan keuangan, staf B dan keuangan, staf. Ciri-ciri struktur organisasi formal. Yang pertama, organisasi formal meliputi keterkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. Dasar dari organisasi formal adalah posisi atau jabatan tersebut. Yang kedua, tujuan besar yang ditentukan dalam perancangan organisasi dibagi menjadi beban kerja yang lebih mudah ditahani tiap departemen dana individu ke dalam tugas-tugas. Ini adalah saluran komunikasi formal. Komunikasi secara menegak, iaitu komunikasi ke bawah, ada 4. Yang pertama, aliran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah dalam organisasi. Yang kedua, wujud dalam organisasi autokratik. Yang ketiga, wujud masalah sukar memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pihak atasan. Yang keempat, contoh polisi, arahan, maklum balas dan produk komunikasi ke atas ada 3. Yang pertama, maklum balas dari pihak bawahan ke peringkat atasan. Yang kedua, aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekitaran. Yang ketiga, contohnya, maklum balas cadangan info pelanggan. Komunikasi mendata. Yang pertama, berlaku di antara rakan sekecil di peringkat yang sama di dalam satu kumpulan atau kumpulan yang berlainan. Yang kedua, berkongsi maklumat dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bentuk komunikasi yang lebih efektif menggunakan telefon, email, memo, laporan dan sebagainya. Komunikasi penjuru, komunikasi yang menghubungkan semua peringkat hikari dalam organisasi, berpotensikan komunikasi terbuka. Komunikasi formal rangkaian rantai. Yang pertama, penyampaian maklumat adalah sederhana. Yang kedua, contohnya maklum balas, cadangan, info pelanggan. Yang ketiga, aliran komunikasi, iaitu diganggu oleh masalah persekitaran. Ini adalah contoh rangkaian rantai. Komunikasi formal, iaitu rangkaian roda. Yang pertama, mewujudkan seorang pemimpin. Yang kedua, idea dan maklumat kurang diperolehi. Dan yang ketiga, komunikasi lebih cepat dan tepat. Ini adalah contoh rangkaian roda. Rangkaian komunikasi formal. Yang pertama, dalam satu organisasi, saluran formal. Ia wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada dalam peta organisasi dan disebutkan dalam penerangan jabatan. Yang kedua, saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik, dikenali sebagai saluran institusi. Yang ketiga, ia juga penting bagi komunikasi formal rangkaian formal semua saluran. Yang pertama, komunikasi formal bisa dilakukan lewat lisan maupun tulisan. Lewat lisan berarti komunikasi formal dilakukan secara tatap muka antara 2 orang atau lebih. Sementara lewat tulisan artinya komunikasi berlangsung lewat pesan tertulis. Yang kedua, cepat tetapi ketetapan maklumat ada. Kelebihan komunikasi tidak formal yang pertama adalah tiada had menerima maklumat seperti akhbar. Yang kedua pula, mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima. Yang ketiga pula, dalam bentuk rekod dan disimpan lama.
Kelemahan struktur organisasi tidak formal dibahagi pada 4. Pertama, sumber akhbar angin. Kedua, pengaliran maklumat mengambil masa kerana setiap ahli cuma berhubung dengan orang kiri dan kanan sahaja. Yang ketiga pula, menolak penentangan terhadap perubahan organisasi. Yang keempat pula, proses maklumat perlahan. Rangkaian komunikasi tidak formal. Pertama adalah tidak mengikut pola aliran kerja. Yang kedua, wujud melalui pelbagai hala tuju, tidak mengira pangkat atau kuasa. Yang ketiga pula dikenali sebagai komunikasi bahawa mulut. Yang keempat pula, keburukan ialah maklumat ia tepat, timbul salah faham, sukar dikawal. Komunikasi organisasi tidak formal dibahagi pada 3. Pertama adalah komunikasi tidak formal wujud melalui rangkaian hubungan sosial yang terdapat dalam sebuah organisasi. Yang kedua pula, rangkaian komunikasi tidak formal wujud untuk memenuhi keperluan ahli-ahli seperti berteman, mendapatkan maklumat, menentang kebosanan di tempat kerja, mempengaruhi orang lain untuk memegang maklumat. Tidak formal, sistem serantai. Yang pertama adalah maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Yang kedua, rangkaian dianggar paling tidak tepat. Ini adalah contoh sistem serantai. Seterusnya, sistem menggumpat. Yang pertama, maklumat yang menarik tetapi tidak kaitan dengan kerja. Yang kedua, kesan adalah maklumat jujur. Ini adalah contoh sistem menggumpat. Sistem kebarangkalian. Pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak. Maklumat agak menarik tetapi tidak penting. Ini adalah sistem kebarangkalian. Gugusan, rangkaian kelompok pula mulut yang berkuasa, organisasi yang akan menampai maklumat berkaitan dengan kerja. Terakhir adalah grapevine. Merupakan apa saja bentuk komunikasi yang berlaku dalam organisasi selain dari komunikasi formal. Yang kedua, grapevine boleh dibezakan dari jenis-jenis komunikasi lain dalam organisasi kerana mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Sekian, terima kasih pembentangan terakhir daripada kami semua. Maaf atas kekurangan, kesilapan. Dan sebelumnya kami nak buat dan ini video terakhir dari kami. Terima kasih Pak Ina. Bye.